Kemudian rukun qiyas. Apakah rukun qiyas dan bagaimana contoh proses qiyas? Pengarang kita menjelaskan sebenarnya para ulama membahagikan rukun qiyas kepada 4 rukun. Yang pertama al-aslu, maknanya masalah asal, contoh macam ni al-kham tadi. Kemudian rukun kedua al-far'u, cabang, iaitu masalah cabang, masalah baru yang kita nak kiaskan, nak bandingkan ke atas masalah yang sudah ada dalam Quran atau hadis. Yang ketiga al-hukmu, hukum bagi masalah asal. Apa hukum bagi arak tadi? Iaitu haram. Itu dia panggil hukum asal. Dan yang keempatnya ialah punca hukum. Kita nak kena tahulah apa punca yang menyebabkan syarak mengharamkan arak itu. Puncanya memabukkan. Jadi kita boleh kiaskan semua benda yang memabukkan kepada hukum al-khamru ataupun arak itu. Maka kias tidak akan berlaku tanpa 4 hukum ini. Dan sekiranya salah satunya hilang, maka terbatallah kias. Jadi nak kias, kita kena tahulah. Kita nak kias atas hukum yang mana satu. Atas masalah yang mana satu. Arak. Masalah pinjaman. Pinjaman menggunakan faedah. Kena tahu hukum itu. Kemudian setelah itu kita kena tahu pula, kena kaji pula. Masalah yang baru itu, apakah benar-benar ada persamaan dengan masalah yang sedia ada, yang telah ada hukum dalam syarak itu. Jangan kita hanya mengandaikan ada persamaan saja, sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Jadi menyebabkan kias kita itu dipanggil kias mal-fariq. Dan mengkiaskan sesuatu padahal kedua-duanya itu berbeza, tidak ada persamaan. Itu penting dalam masalah kias ini. Yang ketiga, kita kena tahu pula hukum. Kena tahu hukum dalam masalah asal itu hukumnya apa? Wajibkah, haramkah, sunatkah, haruskah? Dan kena tahu pula ialah hukum, punca hukum, faktor. Faktor yang menyebabkan syarak menetapkan hukum tersebut. Jadi ala kulli hal sebenarnya faktor itu kembali pada dua, dan dalam rangka besarnya dia kembali pada dua. Sama ada maslahah atau mafsadah. Kalau maslahah, maka timbullah hukum wajib dan juga sunat. Syarak tidak mewajibkan sesuatu melainkan kerana ada maslahah pada manusia. Ataupun dan masalah itu sama ada bersifat wajib, masalah yang perlu, kalau tak melakukannya menyebabkan boleh buat kerosakan dan sebagainya, maka syarak wajibkan. Ataupun masalah yang berupa dipanggil galakkan, sesuatu yang kalau tidak lakukan tidaklah sampai merosakkan, tetapi menyebabkan kesusahan, menyebabkan tidak sempurna. Maka biasanya hukum yang timbul itulah hukum sunat, hukum yang digalakkan. Dan juga mafsadah. Kalau yang menimbulkan mafsadah, maka haram. Kalau mafsadahnya itu tidak begitu ketara, maka mungkin hukumnya adalah makruh. Itu dari segi penilaian hukum syarak ini kembali kedua, iaitu sama ada masalah ataupun mafsadah. Contoh proses kias ialah seorang mujtahid ditanya tentang masalah baru seperti mewarnai kuku, hukum mewarnai kuku. Apa hukum mewarnai kuku? Lalu beliau melihat masalah furu' dengan sifat-sifatnya. Kemudian beliau mencari dalam Al-Quran atau Sunnah atau Ijma' masalah yang sama sifat dengan pewarna tersebut. Sekarang ni kita nak tahu apa hukum mewarna kuku. Jadi sekarang ni kita tengok dulu. Warna kuku ni macam mana? Apa sifat-sifat dia? Kemudian kita cuba cari dalam Quran, ada tak masalah-masalah ataupun masalah lah kita sebut, ataupun persoalan-persoalan yang sudah dinyatakan hukumnya dalam Quran atau hadis yang sama dengan masalah mewarnai kuku. Lalu maka para mujtahid berjumpa dengan hukum memakai inai. Hukum memakai inai bagi wanita dalam sunnah Nabi. Lalu beliau ini mujtahid melihat kedua-duanya terdapat persamaan. Mewarnai kuku terdapat persamaan dengan
memakai inai. Memakai inai mana berlaku pada zaman Nabi SAW. Menginaikan rambut, menginaikan misai janggut, itu berlaku pada zaman Nabi SAW. Lalu beliau melihat kedua-dua mempunyai persamaan, yang di antara mewarnai kuku dengan memakai inai. Kerana inai juga warna, iaitu untuk perhiasan wanita. Persamaan di sini mana? Kedua-dua perhiasan. Memakai inai adalah perhiasan, mewarnai kuku juga adalah perhiasan. Dan membezakan ciri-ciri seorang lelaki dan juga perempuan. Justru mujtahid tersebut menjadikan hukum mewarnai kuku adalah harus, yakni bagi wanita. Kerana ia sama dengan penggunaan inai. Itu contoh. Mengkiaskan mewarnai kuku bagi wanita dengan mewarnai dengan menginaikan. Cuma kena lihat satu perkara lah, tuan-tuan sekalian. Itu dari segi hukum menginaikan itu, tapi kena tengok juga dari segi faktor-faktor yang lain. Di antaranya tabaruj, istilah tabaruj. Adakah mewarnai kuku? Mewarnai kuku itu hatta menginaikan kuku dan mendedahkan kepada orang lelaki, itu hukum lain pula. Yang dibahaskan di sini ialah dia mewarnai kuku dikiaskan kepada menginaikan kuku. Jadi hukumnya harus. Tapi kena pasti, jangan ingat kata hukum ini berdiri di situ saja. Kena juga melihat bahawasanya apakah boleh ditunjukkan kepada lelaki yang bukan ajnabi, bukan lelaki ajnabi, bukan mahram. Sebagai contohnya seorang perempuan yang mewarnai kuku, tangan dan kaki, keluar daripada rumah, lalu dilihat oleh lelaki yang bukan mahram. Jadi sudah tentu hukumnya adalah haram, kerana seorang perempuan wajib menutup aurat. Dan di antara kewajipan menutup aurat itu masuklah kaki. Kaki juga termasuk dalam aurat yang mesti ditutup. Yang keduanya, dalam masalah tabarus. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bertabarus sebagaimana tabarus orang jahiliah yang permulaan dulu. Jadi kerana itu, hatta kita kata kita mengambil mazhab kita hari ini, muka tidak aurat, orang perempuan muka tidak aurat, tidak wajib tutup. Tapi kalau bertabarus tetap tidak boleh. Dia memakai bedak mulut, memakai gincu bibir dan sebagainya, itu dah masuk hukum tabarus. Jadi muka yang harus didedahkan itu ialah tanpa tabarus. Jadi kerana itu, dalam kita menilai dan melihat hukum ini, perlu dilihat dalam ruang lingkup yang menyeluruh. Jangan lihat satu saja. Harus pakai inai. Ya, harus pakai inai dalam rumah. Atau harus mewarnai kuku dalam rumah untuk suami, untuk isteri, untuk suami. Ataupun untuk dilihat oleh anak-anak sebagainya, tidak ada masalah. Tapi kalau keluar daripada rumah, maka itu terbabit dengan hukum lain pula, iaitu hukum aurat dan hukum tabarus. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, kita membaca berkenaan qiyas. Ada lagi 2 tajuk tentang qiyas. Ini kita sambung lagi insya-Allah dalam perbahasan atau pembacaan kita berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.